Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi ala alim ala al-alama Syahwan Dawud bin Syahwan Abdullah bin Syahwan Idris al-Fatani, wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, wa ila ruhi Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari, wa ila ruhi Abu Mas'ud Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in, thumma ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin. InsyaAllah pada malam ini kita masuk pada muka surat 110, iaitu berkenaan dengan sembahyang istisqa, iaitu sembahyang minta hujan. Baik. Sembahyang minta hujan ataupun dalam bahasa Arab sebut solat sunat istisqa, ya. Istisqa. Baik. Istisqa dari segi bahasa ialah meminta air. Meminta air. Manakala dari segi syarak ialah bermaksud memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memberikan air kepada hamba-hambanya ketika memerlukan. Jadi apabila kita hendak melaksanakan solat sunat istisqa, bererti kita berada di dalam keadaan apa? Kemarau, kan? Tak turun hujan. Jadi sebelum kita hendak melaksanakan solat sunat istisqa, hendaklah kita disunatkan berpuasa. Disunatkan berpuasa. Sunat sahaja hukum dia. Jadi jangan ada bertelaga, kena ni puasa dulu. Yang sunat hukum dia. Dapat nak buat. Tapi lebih afdal buatlah. Baik, kemudian lagi disunatkan perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena banyak istighfar. Di dalam bulan kemarau, bila dalam keadaan kemarau, kita kena perbanyakkan istighfar sebenarnya. Jadi satu hari kita ni berapa banyak istighfar? 3 kali Ustaz. Lepas semayang tak cukup banyak. Jadi
kita istighfar sekurang-kurangnya, seeloknya satu hari 1000. Satu hari 1000. Ikutlah suka hati, nak buat macam mana. Apapun dalam keadaan seperti selepas solat ba'diyah, istighfar 200. Astagfirullah, 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 200. Kejap je 200 ni, kan? Astagfirullah, astagfirullah. Rasa bila kita dah buat, rasa macam nak buat lagi. Buat saja. Bila kita buat, dari kita ni akan rasa sampai satu tahap rasa macam sakit. Menandakan kita tak biasa berzikir, tak biasa. Jadi kita kena biasakan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Walaupun dalam keadaan berdiri atau berjalan, boleh juga istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tengah bawa motor, tengah bawa kereta, astagfirullah, astagfirullah. Jadi bila pandang perempuan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pandangan pertama, nikmat ustaz. Itu bukan nikmat, sepatutnya sekelip mata saja. Itu pun ilmu kita pun berkurangan. Pandang walaupun nikmat, benda haram, tetapi dalam masa yang sama ilmu yang kita belajar tu akan hilang. Akan hilang. Ketawa, kita banyak ketawa, sebenarnya ilmu kita akan keluar juga. Itu sebab kita bukan setakat melihat boleh hilangkan ilmu, ketawa pun sama. Apatah lagi tengok cerita Maharaja Lawak, berapa banyak ilmu kita keluarkan. Ilmu tu keluar. Tak salah tengok Maharaja Lawak, tetapi bila kita ketawa tu ilmu keluar, sia-sia kita belajar. Contoh minggu lepas saya ajar bab apa, lupa mak, kan? Jadi mungkin kita ada benda yang something kita lakukan, benda yang tak baik, mengakibatkan ilmu kita yang belajar minggu lepas tu tak ingat. Jadi bila kita datang belajar, mesti bukan, maksudnya balik bukan dalam keadaan sia-sia, mesti dapat ilmu. Mesti ada ilmu yang kita dapat walaupun sedikit. Jadi sekurang-kurangnya ilmu tu bukan simpan di buku. Ilmu tu mesti ada di dada kita. Baik. Masa saya sama belajar dahulu, masa zaman belajar, beradab dengan guru, semua berebut duduk depan. Ustaz itu bukan time PKP Ustaz. Ini sekarang time PKP kena jarak. Ini jarak pun banyak kosong lah. Banyak kosong lagi. Semua tak nak ke depan, tak nak penuh belah dalam ni. Dekat akhirat nanti, nak masuk syurga, nak nyorok-nyorok ke, atau kita ke depan dulu berebut-rebut. Nak masuk syurga, nak berebut ke, atau kita menyorok? Berebut. Itu sebab Nabi kata, menuntut ilmu itu adalah satu jalan ke syurga. Menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan ke syurga. Jadi bila nak menuntut ilmu tu tak perlu menyorok. Minta maaf dah juga. Kemudian bila kita berada di hadapan guru, sepatutnya kita ada adab dengan guru, tak kira tua atau muda. Tu salah satunya ilmu tu nak melekat pada kita. Ilmu tu nak melekat pada kita. Walaupun kita profesor ke, tak profesor ke, bukan di kalangan orang yang pandai, tapi adab tu mesti ada. Adab mesti ada. Barulah ilmu tu berkat masuk terus ke dalam. Jadi kalau orang tu pandai tetapi dia tak ada adab, maka Allah akan cabut keberkatan di dalam diri dia.
Sebab ilmu tu makin kurang, makin kurang, tak tahu apa yang sebenar dia dicari. Begitu maksud saya. Jadi bukan setakat di dalam kuliah saya saja, kena beradab di antara guru-guru lain yang mengajar di dalam kuliah. Ini maksud saya, yang mengajar kuliah di masjid ini. Walaupun di luar masjid pun, guru kita bila kita belajar, itulah guru kita. Tak kira muda atau tua. Sebab kita nak dapat ilmu mesti melalui guru. Kalau tak ada keberkatan pada guru, maka ilmu tu tak sampai, tak dapat. Jadi jiwa kita ni kacau sebenarnya, tak tenang. Bila tak tenang, macam-macam. Ada masa time belajar main handphone dan sebagainya, tak ada catat. Itu di antara kurang adab sebenarnya. Jadi kita muhasabah diri kita. Minta maaf saya cakap benda-benda ni semua. Benda ni adalah melibatkan ilmu. Bila saya tak tegur nanti akan kesedapan. Walaupun bukan setakat dengan saya, dengan guru-guru lain pun sama. Guru nyuruh cakap dan sebagainya kat belakang, tu tak mau. Jadi bila ada majlis kuliah, bergebuk-gebuk duduk depan. Kerana menuntut ilmu tu adalah salah satu jalan ke syurga. Jadi bila kita nak masuk syurga, nak nyuruh ke nak berebut? Nyuruh juga, mesti berebut. Itu cara dia. InsyaAllah, mudah-mudahan minggu depan kita ada perubahan. Saya sekali kena tegur. Dia kalau tegur setiap minggu, dia tak boleh. Lama-lama jemaah mungkin ada cabut, ada tergasa dan sebagainya. Ini saya cakap umum, tak menunjukkan siapa-siapa pun. Baik. Kemudian selepas kita disunatkan berpuasa dan berbanyak istighfar, dan apabila kita hendak melakukan solat sunat istisqa, disunatkan kita berpakaian dalam keadaan sederhana. Berpakaian dalam keadaan sederhana, bukan bermaksud pakai seluar pendek, pakai baju pendek. Pakai pakaian yang bukan kebanggaan kita. Faham tak? Bukan kebanggaan kita, tetapi menutup aurat. Maksudnya kita datang ni nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Bila kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena hinakan diri kita dulu. Hinakan diri kita dulu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita ni mulia di hadapan Allah? Siapa boleh jawab? Adakah kita ni mulia? Siapa tahu? Saya pun tak tahu. Walaupun kita beramal, adakah kita ni dijamin masuk syurga? Yang dijamin masuk syurga hanya 10 orang saja, iaitu sahabat Nabi. Yang dijamin, kita belum jamin. Jadi kita kena berkeadaan tawaduk. Jangan selalu merasa bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar ilmu akidah, Allah ni sentiasa memerhati kita. Allah ni dalam keadaan melihat. Kaunuhu basiran, Allah ni dalam berkeadaan sentiasa melihat. Kita kalau tidur tak melihat, tak nampak apa-apa, tetapi Allah sentiasa dalam berkeadaan maha melihat. Ataupun dalam buku Misbahul Munir disebut pelihat. Jadi bila kita nak buat sesuatu tu, bila kita ingat Allah, kita terbatas, tak dapat buat benda-benda yang tak baik. Walaupun kita berbisik dalam hati kita, Allah dengar. Macam tadi saya tegur bab adab kan. Apa lah Ustaz tegur benda ni, orang nak belajar bab sunat, solat sunat minta hujan ni, dia pergi ceramah bab adab pula. Walaupun saya tak dengar, tapi Allah ada dengar. Itu dalam ilmu akidah sebenarnya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan lagi Allah maha mengetahui. Itu semua kita kena pegang, 3 perkara itu. Jadi bila kita pegang,
Allah melihat kita, Allah dengar, Allah tahu apa kita lakukan, maka kita nak buat perkara yang tak baik, walaupun dalam keadaan yang fitnah kita nak lakukan tu, maka tak akan jadi. Kerana apa? Allah tahu, Allah Maha mendengar. Kena tanamkan dalam diri kita. Baik. Solat sunat istisqa dari segi syarak ialah meminta air, manakala dari sudut syarak bermaksud memohon kepada Allah SWT supaya memberikan air kepada hamba-hambanya ketika mereka memerlukan. Baik. Solat istisqa mula disyariatkan pada bulan Ramadan tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah SAW mengerjakan solat istisqa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari al-Mazini radhiyallahu anhu, katanya, kharaja Rasulullah SAW yastasqi fa shalla rak'ataini jahara bil qira'i fihima wa halla wa hawwala ridaahu wastasqa. Rasulullah SAW keluar memohon hujan, lalu baginda solat 2 rakaat dengan menyaringkan bacaan pada kedua-dua rakaat itu, dan baginda mengalihkan kain selendangnya serta berdoa meminta hujan. Jadi apabila kita hendak solat meminta hujan, kita disunatkan memakai selendang. Jadi kat situ ada nas bahawasanya Rasulullah SAW memang pakai selendang. Bukan selendang. Ini selendang. Panggil ataupun panggil rida. Faham? Orang panggil rida. Jadi apa kata Nabi? Baginda solat 2 rakaat dengan menjaringkan bacaan pada kedua-duanya itu, dan baginda mengalihkan kain selendangnya serta berdoa meminta hujan. Daripada kanan, baginda Nabi Muhammad SAW mengalihkan selendangnya ke belah kiri. Baik. Dan kita disunatkan melakukan solat sunat istisqa di tanah lapang. Di tanah lapang, ajak saudara mara sekali, ikut serta sekali, dan yang ni kalau saya nak cakap mesti macam pelik sikit. Dan disunatkan bawa binatang ternakan sekali. Binatang ternakan sekali. Tambak dekat mana-mana, bukan suruh dia semayang sekali. Faham? Walau tadi Ustaz cakap solat istisqa kena bawa binatang ternakan. Ada suruh semayang ke? Binatang takkan nak semayang? Bukan begitu. Bawa saja, saya tak cakap suruh semayang. Bawa saja, letak di belah belakang. Habis Ustaz kalau semayang kat masjid ni jangan bawa. Masuk kat sini tanah lapang. Dulu tak silap saya berlaku tak turun hujan, Ustaz Najib Kasim, dia buat solat sunat di tanah lapang. Kat mana? Dekat Durian Tunggal. Lepas tu tak lama tu hujan, selang 1 hari tu hujan dengan izin Allah. Semua usaha sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Tetapi sekarang kita musim hujan. Faham? Baik. Dan waktu hendak melakukan solat sunat istisqa tu dia tak ada. Maksud tak ada apa ni? Tak ada masa yang ditetapkan. Tetapi lebih afdal melaksanakan solat istisqa tu pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Solat sunat istisqa. Baik. Apabila berhajatkan hujan, hendaklah dilakukan sembahyang minta hujan berulang kali sehingga turun hujan. Jadi solat sunat istisqa ni bukan hanya buat sekali saja. Selagi tak turun hujan, selagi itu boleh melaksanakan solat sunat istisqa. Baik. Ia 2 rakaat seperti sembahyang hari raya, dan waktunya yang afdal ialah seperti waktu sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya ni tengah hari ke waktu malam? Waktu pagi. Itu saya cakap tadi, lebih afdal
melaksanakan solat sunat istisqa ni pada waktu pagi. Walau bagaimanapun harus dilakukan pada mana-mana waktu, sama ada siang atau malam. Harus hukum dia. Hukum dia harus. Jadi kalau yang solat sunat hari raya itu mana ada waktu malam, pagi. Tapi kalau solat sunat istisqa ni dia tak ada waktu hendak melakukan tu. Nak melakukan pada waktu tengah hari, siang, petang ataupun malam, boleh saja. Baik. Bagaimana niat dia? Usalli sunatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik. Sunat takbir Allahu Akbar pada rakaat pertama 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sunat hukum dia 7 kali. Ajaran solat sunat hari raya, kan? Baik. Dan pada rakaat kedua, belum lagi. Habis saja pada rakaat pertama ni, pada rakaat pertama iaitu takbir 7 kali, dan selepas itu kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Selepas baca suratul Fatihah pada rakaat pertama tu hendaklah kita membaca surah Al-A'la. Dan naik pada rakaat kedua, hendaklah kita bertakbir sebanyak 5 kali. Diselangi dengan bacaan tasbih. Bacaan solat sunat hari raya, kan? Baik. Hukum disunat. Sunat. Baik. Dan selepas tu membaca suratul Fatihah. Selepas baca surah Al-Fatihah, hendaklah membaca surah Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Baik. Dan bacaan antara takbirnya seperti yang dibaca antara takbir pada semayang hari raya itu, sama, lebih kurang. Jadi semayang hari raya, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Semua dah boleh faham bab solat sunat hari raya. Jadi bila faham solat sunat hari raya, maka dia akan faham semayang sunat istisqa. Baik. Dia punya terjemahannya apa? Maha suci Allah, pujian itu bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha besar. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Baik. Sunat dibaca istighfar pada awal khutbah pertama 9 kali. Dan pada awal khutbah pada kedua, khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Biasa kalau solat sunat hari raya, sebelum kita khatib membaca khutbah, ada menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Jadi kalau solat sunat istisqa, apabila hendak baca khutbah pertama tu, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, lebih afdal. Jadi kalau nak pendek, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Baik. Sebenarnya berapa kali? 9 kali pada khutbah yang pertama. Bila membaca khutbah ni, hukum dia sunat. Jadi boleh tak kalau dia semayang bersendirian? Semayang bersendirian solat sunat istisqa ni, boleh tak? Boleh. Hukum dia boleh. Tapi lebih afdal solat berjemaah. Jadi kalau dia semayang seorang, lepas tu dia nak khutbah, hukum dia tak harus dia nak khutbah dengan siapa, cakap seorang-seorang. Jadi apabila berkhutbah tu, rukun khutbah jangan tinggal, kena tahu rukun. Seperti mana kita hendak solat, kita mesti tahu rukun solat ada 13 perkara. Niat, berdiri betul, apa lagi? Takbiratul ihram, lagi baca Fatihah, lagi rukuk, lagi i'tidal, sujud,
Duduk antara sujud. Lagi dah tak ingat. Tak ingat bagi tahu saya. Baik. Itu adalah bacaan bila di dalam khutbah hendaklah kita memperingatkan, mengingati untuk diri sendiri dan para jemaah yang mengikuti solat berjemaah agar kita selalu meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa punya lafaz dia? Makna dia, aku minta ampun kepada Allah yang maha besar, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup dan maha mengurus, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi apabila berlaku guru dan kilat, sunat dibaca apa? Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha sucilah dia yang mana guru dan kilat bertasbih memujinya, dan juga para malaikat kerana takut terhadapnya. Dalam surah Ar-Ra'du, dalam surah Ar-Ra'du Al-Quran, iaitu saya baca terjemahan dia, dan guru itu bertasbih sambil memujinya, demikian pula para malaikat kerana takut kepadanya. Surah Ar-Ra'du ayat 13. Ar-Ra'du ni nama malaikat. Nama malaikat. Jadi Ar-Ra'du ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya ialah guru ataupun kilat sekali lah. Dua nama sekali ni. Jadi apabila kita dengar guru, sekarang musim hujan kan, apabila kita dengar guru, itu adalah suara malaikat sedang bertasbih. Jadi boleh buka kitab tafsir. Kitab tafsir Ibn Katsir, kitab tafsir Al-Jalalain, yang mana menerangkan surah ataupun guru dan kilat itu adalah suara malaikat sedang bertasbih. Bayangkan kalau malaikat tempik macam mana di dalam alam barzakh. Kalau guru kilat kita dah takut, apatah lagi di dalam alam barzakh. Malaikat apa yang menyawal kita? Bukan nakir. Siapa Tuhan kau? Tak kuat sangat kan? Tak terkejut. Itu baru sikit, punya guru kilat kita pun dah gerun. Apatah lagi bayangkan apabila malaikat marah, lagilah. Dan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut petir sebagai suara para malaikat. Ar-Ra'du maksudnya guru ataupun kilat, adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan. Ar-Ra'du, malaikat Ar-Ra'du. Nanti boleh kitab tafsir. Dia kitab Quran ni beza, terjemahan lain, tafsir lain. Faham? Macam contohlah, kita buka Al-Quran, mungkin kat bawah tu ada terjemahan dia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dia terjemah saja. Tapi kalau tafsir ni dia huraian. Dia menghuraikan ayat suratul Fatihah tu. Ini menghuraikan. Waladhdallin. Ini dituju kepada siapa? Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin. Nanti dia akan tafsir kat situ. Dituju kepada siapa? Itu dinamakan tafsir. Jadi kalau buka kitab terjemahan, tak ada pun Ustaz cakap tadi tu. Itu terjemahan. Terjemahan. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita buka huraian, itu tafsir. Boleh beli satu dulu. Kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Ibn Katsir. Bila nak sebut Ibn Katsir tu betul-betul lah, Katsir huruf sa kan. Baik. Itu di antaranya. Itu kitab berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Baik.
Kemudian jadi kalau turun hujan, apa yang kita kena baca ni? Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Jadi sekarang kita musim hujan, ada tak kita berdoa? Ustaz, saya doa bahasa Melayu, Ustaz. Tak kisahlah. Yang penting dalam hadis Nabi, Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah je, 3 perkataan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Apa dia? Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi balik nanti lepas solat Isyak ni baca Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Sampai dalam tidur pun Allahumma sayyiban nafi'ah. Jangan sampai rumah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lepas tu tanya balik, alamak apa doa tadi tu? Dia tak ingat. Baik. Jadi kemudian apabila hujan terlalu banyak, sekarang dah terlalu banyak kan, maka apa doa dia? Sampai boleh memberikan mudarat pula hendaklah dibaca Allahumma hawa Allahumma hawalaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, palingkanlah dari kami dan jangan menyusahkan kami. Ya Allah, tempatkanlah ia di bukit bukau, di tanah-tanah tinggi, di dasar-dasar lembahan, dan di tempat-tempat penumbuhan pokok-pokok. Syajar tu pokok, bukan sajad, syajar. Baik. Itu maknanya. Kalau misal kata kita buat kenduri kahwin, hujan, bukan letak baju letak atas bumbung, kan? Macam-macam kaedah orang. Dia ingat hujan tu malaikat takut dengan hujan dengan apa baju pengantin tu. Silap kena peti baju tu. Jangan main. Doa sepatutnya. Pernah sekali saya pergi rumah kahwin, rumah kawan saya, ada pakcik dia ni. Dia tengok alamak, dah gelap lah, hujan lah. Dia maki, sial lah, dia kata. Dia sialkan siapa tu sebenarnya tu? Salah lah, berdosa. Alamak, bawa masuk kereta lah, hawa hujan lah. Contoh dawat saya cakap, terpaksa. Dia dah biasa orang Melaka, tak apa lah kan. Hawa hujan lah, bawa segitu. Kita salahkan siapa sebenarnya ni? Seolah-olah kita menyalahkan Allah. Allah baru uji kita dengan kereta kena hujan, kotor, baru kena uji tu sedikit. Jadi kita tak ada rasa cukup, tak ada rasa sebut Alhamdulillah pun tak ada. Ada orang Allah uji dia tak ada makanan, tak ada makanan. Kita ni ada kereta, lepas tu kena hujan dah maki balik. Tu dah tak betul. Jadi kita sekarang ni musim hujan, kita bermuhasabah diri kita, ada tak kita jaga macam tu? Alamak hujan lah, alamak, seolah-olah kita menyalahkan Allah, kan? Maaf saya cakap, kadang-kadang ada orang maki hujan juga. Sebaik malaikat tak panah kita tu, jangan main. Kalau malaikat tempik, tahu tempik, bukan tempe, marah, kan? Jadi kalau kita pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, malaikat Jibril ni dia tempik, iaitu kaum yang derhaka kepada Allah SWT dan derhaka kepada Rasul. Maka bila dia tempik sedikit saja, sedikit saja, jadi semua mati. Kaum tersebut tu mati. Tempik je, sikit je. Malaikat Jibril tempik sikit je, belum yang sebenar-benarnya lagi. Semua mati, bukan seorang. Baik. Kemudian
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat dari pintu yang menuju ke Darda al-Qadha, sedangkan ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu lelaki itu menghadap Rasulullah SAW sambil berdiri, kemudian berkata, waktu ni Nabi sedang berkhutbah, ada seorang lelaki dia masuk, dia berkata apa? Wahai Rasulullah, telah binasa harta benda dan terputus jalan, maka berdoalah kepada Allah supaya memberikan hujan kepada kita. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya, kemudian berdoa sebanyak 3 kali. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Sebanyak 3 kali Nabi doakan. Kemudian berkata Anas, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat ni ada awan di langit maupun awan-awan kecil. Tak ada ingat. Maksudnya awan mendung dia. Tak ada lihat. Panas. Wahal antara kami dan Bukit Salak tidak terdapat apa-apa rumah, katanya. Tiba-tiba dari belakangnya muncullah gugusan awan persis sebagai perisai. Awan mendung datang. Apabila ia berada di tengah langit, maka awan itu pun bertebaran, kemudian dia menurunkan hujan. Demi Allah, 6 hari lamanya kami tidak melihat matahari. 6 hari tak melihat matahari. Faham maksud? Hujan gelap, tak melihat matahari. Baik. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, lelaki itu datang lagi dan masuk. Tadi itu masa itu tak minta hujan, hujan tak turun. Dia suruh Nabi berdoa. Nabi doa 3 kali je. Terus turun hujan. Baik. Kemudian hari Jumaat yang berikutnya, lelaki itu datang lagi dan masuk melalui pintu tersebut, sedangkan Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan khutbah. Lantas lelaki itu berkata, wahai Rasulullah SAW, harta benda telah binasa dan jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah supaya menahan hujan ini daripada kami. Kata Anas, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua-dua tangannya seraya berkata, ya Allah, turunkan hujan itu di keliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan itu di keliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, hantarkan ia di bukit-bukit dan di tanah-tanah tinggi, serta di perut-perut lembah, di tempat-tempat tumbuhnya pokok-pokok. Ini pun doa kita baca tadi. Allahumma hawa, apa dia? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala kami wa zirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Jadi kalau nak doa ni, yang ni boleh. Hujan kan? Hujan, doa ya Allah. Kalau takut banjir sebagainya, doa apa ni? Amalkan. Ini baru sekali doa tak makbul pun ustaz. Kan? Macam ada orang tanya saya, Ustaz, saya amalkan solat sunat duha, hidup saya tak senang-senang pun Ustaz. Solat sunat duha, saya tak senang-senang pun. Maksud tak senang apa ni? Tak rasa mewah. Jadi niat dia semata-mata nak mewah. Tu satu. Jadi saya bagi tahu dia semula, solat sunat duha ni bukan buat sekali 2 kali je terus dapat. Ulama zaman dahulu berterusan buat. Bukan disebabkan rezeki, disebabkan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Beza. Ada orang buat solat sunat duha semata-mata bisnes dia senang, kaya, mudah rezeki dan sebagainya. Tapi dia terbalik. Sepatut kita ikut sunnah Nabi. Faham? Yang ni semata-mata nak kaya. Dah terbalik. Itu pun buat sekali 2 kali. Kan? Ulama zaman dahulu berterusan buat. Bukan hari ni buat, esok tak buat, lepas tu bulan depan buat. Bukan macam tu. Ulama zaman dahulu sentiasa buat, berterusan. Itu dinamakan istiqamah. Lepas tu kita dinamakan wa aqimus solat, iaitu mendirikan solat. Bila cakap mendirikan solat ni, bukan berarti kita
Iqamah, istiqamah maksudnya berterusan melakukan solat. Bukan hari ni buat, esok tak buat. Faham? Itu dinamakan istiqamah. Berterusan melakukan solat, tak ada cuti. Solat tak ada cuti, melainkan mati saja. Faham? Melainkan mati. Habis ustaz, orang perempuan macam mana ustaz? Orang perempuan tu cerita lain, ABC. Yang lelaki tak ada ABC. Lelaki tak ada ABC. Berterusan. Ustaz, saya sakit, ustaz tak ada alasan, tetap buat juga. Guna kaedah bagaimana cara hendak mengambil wuduk, tak ada alasan. Solat. Baik. Kemudian kita masuk okey, baik. Bab solat sunat, minta ujian dah selesai. Kita masuk solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud. Baik. Sembahyang sunat tahajud. Apa macam ni? Baik. Sembahyang sunat tahajud ialah sembahyang malam selepas tidur. Sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau yang lebih afdalnya 8 rakaat. Ia dilakukan bersendirian, tidak dituntut berjemaah. Disunatkan dilakukan bersendirian. Tahajud. Jadi kalau nak melakukan solat sunat tahajud ni kena tidur dulu. Jadi sebelum hendak melakukan solat sunat tahajud ni mesti melakukan solat fardu isyak. Selepas melakukan solat fardu isyak, barulah melakukan solat ba'diyah. Selepas ba'diyah tidur. Jangan lepas ba'diyah dia tu buat solat tahajud. Tak boleh. Tahajud ni kena tidur dahulu. Jadi kelebihan di antara solat sunat tahajud ni, apabila dia meninggal nanti, apabila dimatikan oleh Allah SWT, muka dia dalam berkeadaan bercahaya. Kemudian jenazah dia akan jadi ringan. Akan jadi ringan. Kemudian para malaikat akan mengiringinya sampai ke tanah kubur. Manusia tak nampak di alam gaib. Jadi orang yang melakukan solat sunat tahajud ni, dia suka roh dia ni dalam alam dia, alam barzah tu, kalau boleh dia nak percepatkanlah pengebumian aku ni dengan segera. Maksudnya dengan segera. Dia tak sabar-sabar. Hendak berjumpa dengan Allah SWT. Faham tak? Jadi kalau orang yang lalai solat, dia akan berkata orang yang mengiringi dia tu, yang kat jenazah tu, kau lambatkanlah aku untuk ke tanah kubur. Pasal apa? Tahu azab di dalam alam barzakh, azab kubur. Sebelum nak sampai azab di alam kubur tu, maksudnya alam barzakh, sampai ke kubur, nyawa kita ditarik, roh kita ditarik. Ketika kita mandi, kalau kita dalam masa kita di dunia, kita ni adalah orang yang baik, maka masa kita dimandikan tu, dimandikan oleh malaikat. Jadi kalau kita bukan orang yang baik, orang yang jahat, masa Bilal ataupun tukang mandi jenazah yang mandikan kita di alam dunia tu tak nampak. Dari segi alam gaib dia memang tak nampak, biasa je. Tetapi dari alam gaib, malaikat sedang mandikan kita dengan air panas. Nauzubillah min zalik. Jadi berhati-hati, ataupun kita perbaiki diri kita.
agar kita tidak diperlakukan, ruh kita tidak diperlakukan sebegitu. Nauzubillah min zalik. Jadi kita tinggalkan amalan kita. Jangan kejar dunia sangat. Bila kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan kejar kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab sunat tahajud pada minggu depan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakhkhar lana ma'adahu lil jibali sahwina wa tarukna fa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.